Okay, hai semua. Selamat datang dan selamat sejahtera. Sekiranya anda boleh dengar suara Syaz dengan jelas, type ya di chat box. Okay, terima kasih Mikdad, Ahmad Ismail, Hazim, Azri dan yang lain. Okay, webinar kita pada hari ini bertajuk Cara Berdagang FCPO dengan modal serendah RM1,500 Malaysia. Anda tak percaya kan? Syaz pun tak percaya. Tapi Tuan Lami kita kata ada strategi yang untuk kita gunakan modal yang rendah di dalam SPO dan juga FEPO. Bahkan risiko dia lebih rendah berbanding dengan outright trading dan dia juga boleh memberikan hasil yang konsisten. Oh, tengok ramai yang cakap tak percaya, memang tak percaya. Okey, Tuan Lami kan? Okey, kita akan sebelum kita mulakan webinar kita pada hari ini, buat pengetahuan semua, webinar kita pada hari ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia Derivatives dan juga dikendalikan oleh LiveChamp. Dan izinkan Syaz untuk baca disclaimer terlebih dahulu. Okey, segala maklumat dalam webinar ini adalah bertujuan maklumat am dan pembelajaran semata-mata serta disediakan atas dasar seadanya tanpa sebarang representasi ataupun waranti dalam apa-apa jua bentuk. Maklumat tersebut tidak membentukkan nasihat undang-undang, kewangan, perdagangan atau pelaburan dan ia juga tidak membuatkan sebarang pengesyoran atau pengesahan mengenai mana-mana dan semua produk yang disebut. Bursa Malaysia Berhad dan pembentang tidak akan menerima sebarang liability untuk maklumat yang diberikan semasa pembentangan dan dalam slide pembentangan. Dan juga sebarang keputusan pelaburan atau perdagangan yang dibuat berdasarkan maklumat ini. Okay, mari kita kenali kita punya speaker pada hari ini iaitu Tuan Lami Azizan. Tuan Lami Azizan merupakan pengasas Lami International dan juga Lami Academy. Lami Azizan juga merupakan dua license holder di bawah RHB Investment Bank dan beliau juga mempunyai pengalaman sejak tahun 2011 dan beliau juga merupakan remiser yang berkelulusan Diploma in Technical Analysis dari United Kingdom dan juga Certified Financial Technician iaitu CFTE US dan kelulusan ini diiktiraf seluruh dunia serta berprestij menjadikan beliau seorang yang bertauliah untuk membantu di dalam technical analysis dan beliau juga mempunyai kelulusan ijazah dalam bidang kewangan daripada UiTM Shah Alam dan juga merupakan salah satu ahli profesional mata dan beliau juga merupakan telah membantu lebih 1,000 orang di dalam bidang yang diceburi dan juga pernah diundang dan terlibat banyak dalam program di bawah Bursa Malaysia dan brokers yang lain. Okey, mari kita jemput Tuan Lami Azizan untuk pembentangan beliau macam mana cara-cara kita nak trade FCPO dengan modal RM1,500 saja. Silakan Tuan Lami. Okey, terima kasih Syaz. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, semua apa khabar hari ni? Sihat tak? Okey, korang dapat tangkap tak CPO yang naik almost berapa ratus poin? 200, 300 poin hari ni. Kalau ada, cuba komen dekat chat box, saya nak tengok. Ada yang dapat tangkap tak? Ada? Tak ada? Okey, Alhamdulillah Tuan Shah Effendi ada. Tak dapat, okey. Persoalan dia, kenapa korang tak dapat? Market naik almost 300 poin. Tapi boleh kata kalau kita dapat 100 poin, dah kira okey bagi saya lah. Okey? Right. Jadi sekarang ni, apa yang saya nak bagi tahu tentang masalah dekat trader, disebabkan margin dekat CPO dah naik almost 11,000. Harga dah naik sampai 11,000. Jadi boleh kata agak susah lah untuk kita nak cuba masuk dekat dalam. Ya, kita faham. Kita tahu movement dia memang betul naik, memang agak volatile baru-baru ni. Memang kita nampak dia agak volatile. Tapi itulah, kadang-kadang kita akan jadi takut untuk kita masuk. Okay. Jadi, saya nak cerita sedikit pengalaman saya pada 10 tahun lepas. Okay. Pada 10 tahun yang lepas, 10 ke 11 tahun lepas lah. Masa ni saya baru lagi di dalam industri. Jadi, masa kita baru dalam industri ni, saya baru habis daripada internship. Daripada internship, saya masuk ke satu broker ni dan saya belajarlah tentang macam-macam benda di dalam dunia trading, especially di dalam dunia FCPO. Jadi,
Masa saya tengok ada seorang klien ni, masa tu CPO harga dia baru 1,000 lebih. Ada harga dia sampai 1,800 masa tu. Harga CPO lah, bukan margin dia. Margin dia pada waktu tu pun roughly lebih kurang dalam 2,500. Memang terlalu mudah untuk kita masuk. Siapa-siapa boleh masuk. Dengan keadaan dulu punya movement hingga ke sekarang memang agak beza. Jadi, saya ada tengok seorang klien ni. Dia apa dia buat? Korang tahu tak volume dia? Kalau korang tak keberatan, saya nak tanya korang. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan yang ada dekat dalam ni lah. Berapa banyak volume yang korang pernah tengok di dalam dunia trading ni? Dalam tempoh sehari. Dalam tempoh sehari je. Paling besar, cuba korang type berapa. Berapa banyak yang korang pernah nampak ataupun korang pernah tahulah. Okay. Saya ada seorang klien ni, masa dia mula-mula masuk trading, almost sehari tu dia cecah sampai 15,000 lot. 15,000 lot. Okay, 15,000 lot. Saya rasa amount tu agak besar lah. Okay, itu dia ni tiap-tiap hari dia masuk dapat 15,000 lot sehari dia masuk. Okay, jadi saya pun tengoklah trading pattern dia, apa produk yang dia masuk sampai dia boleh masuk, dia boleh tekan sampai begitu banyak. Okay, bila kita tengok produk yang dia masuk tu adalah spread trading. Okay, spread trading. Jadi spread trading ni, saya bagi tahu korang, 10 tahun yang lepas dengan keadaan sekarang ni memang agak beza. Okay, beza dari segi apa? Beza dari segi dia punya movement. Dulu seminggu spread dia punya harga, perbezaan harga dalam tempoh seminggu lebih kurang dalam 10 ke 20 point, 20 tick je. Dalam tempoh seminggu. Sedih. Kalau korang tengok memang seriously memang sedih gila. Tapi apabila kita tengok keadaan sekarang, even spread sehari dia boleh cecah hingga 200 ke 400 point. Saya faham ada yang memang tak ada experience tentang CPO dekat dalam ni. Okay, memang ada yang tak ada experience. Okey, tak apa. Slowly, dia sama je. Kalau korang ada experience dekat saham, kita buy low, sell high. Okay, kita terbalikkan benda tu. Kita sell high, lepas tu kita buy low. Okay, tapi ada benda-benda yang paling penting yang saya akan bagi tahu dekat korang. Okey. Jadi, based on klien saya yang masuk, yang saya cakap tu lah, dia masuk almost sehari 15,000 lot, dia hanya ambil 2 ke 3 tick saja untuk dapatkan profit. Okay? 2-3 tick, RM75. RM75 je. Sekali tekan order, RM75 je untung. Apa benda lah dia buat? Tapi cuba korang bayangkan. Kalau dia masuk 1,000 lot, okay, darab dengan 7 tick. Okay? 7 tick, roughly, dia boleh dapat ni lah 25 darab 7 roughly RM175 untuk satu lot. Tapi bayangkan kalau dia masuk 1,000 lot, sekali dia tekan order dia dapat roughly RM175,000. Okay, inilah klien ni apa yang dibuat. Okay, so bila kita tengok trading pattern dia almost sebulan saya masa tu masih baru kerja lah. Saya tengok dia punya total profit boleh tahan juga sehari, keuntungan dia boleh cecah almost RM1,500,000. Okay, RM1,500,000 keuntungan dia. Lepas tu loss dia dapat minimize. Okay, itu yang saya rasa macam bagus lah tentang trader ni. Yang mana kita pun tak berapa faham cara apa benda yang dia buat. Selepas saya tahu je, memang best gila lah masa kita tengok benda tu. Okay, modal kecil je. Modal masa tu spread kalau tak silap saya 100 lot pula. Satu lot spread trading lebih kurang dalam, kalau ni lah roughly dalam 500 ke 1,000 lah pada waktu tu. So spread trading ni memang inilah benda yang saya akan cakap dan saya akan expand dengan lebih lanjut. Ada tak yang familiar dengan spread trading dekat dalam ni? Ada? Tak ada? Okey, tak apa. InsyaAllah korang akan faham lah. Saya akan explain lagi. InsyaAllah korang akan dapat tangkap benda ni dengan lebih lanjut lah. Okey, jom. Saya share dulu skrin. Okey, untuk siapa-siapa yang ada persoalan, okey, korang tolong ni tuan-tuan dan puan-puan, tolong type dekat dalam chat box kalau ada apa-apa persoalan yang korang nak tanya, dan boleh bagi tahulah. Okey. Right. Cara kita nak berdagang CPO serendah 1,500. Okey. Okey. Saya ceritakan sedikit dahulu untuk margin untuk margin especially untuk CPO, okey. Margin untuk CPO dalam tempoh 2 tahun, boleh kata dia naik almost 120% dalam tempoh 2 tahun. Sekejap je. Okay, memang agak laju. Okay. Lepas tu, dia naik daripada 4,500 4,500 dia naik hingga ke 11,000.
Okay. Saya tahu ada setengah broker dia akan bagi sampai quarter margin. Tetapi bukan semua broker boleh bagi. Apa yang saya dapat tahu, saya berjumpa dengan beberapa trader. Ya, kita ni bukan trader, saya jumpa dengan ada setengah broker lah macam saya dulu ada kerja dekat satu company. Yalah, kalau kita dalam dunia futures ni, kita panggil merry go round lah. Hari ni tengok budak seorang ni dekat Maybank, bila kontak dia 2-3 tahun kemudian, tiba-tiba dia dah dekat CMB, lusa dia masuk di situ lah. So kita memang ada kenalan lah, especially di dalam dunia futures ni. So kita akan tanya, inilah kita panggil sebagai competitive intelligence. So competitive intelligence ni kita nak tahu, adakah korang bagi certain margin yang rendah ataupun margin yang memang maintain macam ni. Itu yang saya cakap, RM11,000 untuk satu lot CPO, seriously dia agak tinggi. Memang agak tinggi dan dia agak membebankan lah, especially untuk trader yang boleh kata intraday. Yalah, RM11,000 untuk satu lot. Memang agak beban lepas tu last sekali apa yang saya nak cakap kat dalam ni, volatility dia sangat tinggi. Kena faham, apabila volatility setengah produk tu agak tinggi, so of course dia punya margin pun akan tinggi. Korang faham je dalam konsep margin di dalam CPO ni, roughly lebih kurang dalam 5% hingga ke 10%. Okay? So 5 ke 10%, itu je. Okay? Itu dah kira cukup. Okay? Tapi yang baru-baru ni Bursa Malaysia dia dah set almost 9% lah. Nanti saya akan tunjukkan cara calculation dia. Right. Okay, kita tengok movement dia. Pada bulan Mei 2020, margin 5,000 dan dia jatuh hingga 4,500. So 4,500 dia maintain hingga ke bulan November. Okay, November itu last untuk 4,500 untuk satu lot dan tiba-tiba dia naik hingga ke 5,000. Dan gradually dia naik 5,000, 6,000, 7,000, 7,000 hingga ke 11,000. 7,500 lah pada bulan Februari. Yang mana Februari tu boleh kata new high. Ada new high untuk harga CPO yang berlaku pada waktu tu. Jadi korang kena faham, apabila harga CPO naik, kita akan tengok dari segi contract value. Okay? Kita akan tengok contract value. So contract value dia macam mana? Siapa tahu contract value untuk CPO ni macam mana calculation dia? Siapa tahu? Ada yang tahu tak? Betul, Lim Eng Wee Mr. Lim. Okay. CPO, cara calculation dia 11,000 ni. Harga CPO, harga semasa CPO tadi tutup berapa Tengok saya pun tak ingat dah berapa. CPO tutup dia 4,744. Okay. 4,744 darab dengan RM25. Terima kasih Mr. Lim. Okay, so contract value dia adalah 118,000. Jadi 118,000 ni boleh kata 11,000 daripada 118,000, almost 10% lah. Memang sekarang ni apa yang kita tengok, Bursa Malaysia dia naikkan margin hingga ke maximum level, hingga ke level 10% lah. Sebab sebelum ni apa yang kita tahu, kita tengok harga CPO dia roughly dalam 5 ke 7% je. Tapi baru-baru ni dia memang naik sampai 10%. Memang level yang paling tinggi lah. Ini yang saya boleh bagi tahu. Right. Okay, kita tengok sekejap lah. Alright. Okay. So hari ni saya akan sembang sedikit tentang spread trading lah. Okay, spread trading, ramai yang tak tahu spread tu macam mana. So insyaAllah hari ni saya akan tunjukkan macam mana cara kita nak tahu harga spread trading dan ada benda yang penting yang kita perlu maintain ataupun ada benda yang tak berapa penting kita akan tolak tepi. Sebab ada benda yang kadang-kadang klien ni, ada klien ataupun ada student kita lah, yang mana kita ajar benda ni tentang spread trading lah contoh dia. Bila dia tengok, dia cuba nak fahamkan benda tu menaik, jatuh, menguncup, mengembang. Jadi sampai sekarang dia tak masuk trading. Okay. Dia nak masuk ni tapi dia tak ada duit. Memang kita kesian dengan dia lah. Tapi tak boleh buat apa-apa. Okay. Dia kena tahu juga tentang benda ni. Apabila kita nampak ada satu peluang di dalam satu produk, itu yang kita akan bagi tahu dekat kita punya student dengan kita punya klien lah. Right. 5 poin penting. Okay. Nak trading CPO serendah 1,500 ataupun nak berdagang CPO modal dia serendah 1,500. Okay. First kali kita akan sembang tentang spread trading lah. Produk 1,500 tu adalah spread trading. Okay. Lepas tu yang kedua, benda penting, nota penting, kita akan tengok dari segi historical price. Okay. Lepas tu yang ketiga, kita akan tengok apa kelebihan dia. Okay. Apa kelebihan di dalam spread trading. Right. Lepas tu yang keempat.
kita akan tengok dari segi pemilihan kontrak. Macam mana kita nak pilih kontrak spread tu. Dan last sekali, yang kelima, macam mana kita nak determine entry. Okay? Cara nak determine entry ni memang senang je spread. Kalau tanya saya boleh bagi korang 10-20 spread sekaligus. Okay, kita tengok apa itu ini lah. Sekejap ya. Okay. Sekejap ada ni sikit. Ada problem sikit. Saya stop share kejap ya. Sekejap. Ada problem dia sikit. Sebentar ya. Okay. Clear Alright. So kita tengok sekarang. Apa itu spread trading? Spread trading ni bukan ni bukan tuna spread ataupun Nutella spread Macam saya nak dia pagi petang siang malam dia nak makan tuna pula apa nama dia? Ni Nutella spread dia asyik minta dengan saya. Pagi petang siang malam nasi tak nak makan. Kita pun pelik. Apa budak ni suka makan benda ni kan? Manis kan? Okay. Right. Apa itu spread So spread ni boleh kata kita akan buat buy dengan sell kontrak berlainan serentak. Boleh kata on the spot kita akan masuk spread trading tu kita akan masuk serentak. Okay. Dua-dua kontrak kita akan masuk serentak. Okay. Lepas tu benda yang paling penting lepas tu kita kena tahu Nyeman dengan Faman. Okay. Nyeman dengan Faman. Ini dua benda yang paling penting. Kalau korang dapat tangkap korang tahulah cara nak masuk tu nanti. Okay. Right. Lepas tu kita akan tengok jenis spread. Apa jenis spread trading yang kita perlu tahu dan kita sebelum kita buat decision dan kita nak masuk. Okay. Lepas tu kita ada positif dengan negatif. Okay. Sebenarnya positif dengan negatif ni dia ada satu terms. Dia terms yang kita panggil sebagai backwardation dengan contango. Tapi saya tak nak pakai terms tu. Okay. Kalau saya pakai terms tu memang ada kebanyakan trader option dia tahulah contango dengan backwardation ni. Diorang tahu trader option, tapi apa yang saya boleh bagi tahu, especially untuk trader yang baru sebab korang betul-betul nak faham tentang benda ni, itu yang kita letakkan positif dengan negatif. Okay, next kita akan tengok cara kita nak buat profit ataupun kita kira kita punya loss yang berlaku di dalam tu. Okay, first kali kita akan tengok jenis spread. Okay, spread ni boleh kata kita akan buy dengan sell serentak. Buy dengan sell serentak. Siapa tahu macam mana kita nak masuk buy dengan sell serentak? Ada tak yang tahu dekat dalam ni? Kita buy dengan sell serentak. Macam mana kita buat? Apa produk tu? Boleh Okey, tak apa. Saya akan explain dengan lebih lanjut sekejap. Okey, jenis spread trading ni sebenarnya kita ada 3 jenis. So, yang pertama kita panggil sebagai kalender. Kalender ataupun benda ni dipanggil sebagai intra market. So intra-market maksud dia adalah market yang sama, cuma bulan yang berbeza. Okay. Lepas tu yang kedua kita ada interspread. Okay. Siapa tahu interspread tu apa? Ada tahu interspread? Intra tadi saya dah bagi tahu kan? Okay. So inter. Okay. Untuk inter sebenarnya dia berlainan produk tetapi bulan yang sama. Okay. Salah satu contoh dia kita ambil crude oil dengan Brent crude oil. So Brent crude oil, korang tahu kan yang Brent crude oil ni boleh kata dia agak mahal. Bukanlah agak mahal. Mahal sedikit lah compare dengan WTI crude oil. Okay, so apa dia buat? Katakan dia expect market akan naik. So apa dia akan buat? Dia akan buy untuk crude oil. Lepas tu dia akan sell untuk bulan ni. Bulan apa? Dia akan sell untuk Brent crude oil tu. Okay. Inilah intermarket. So maksud dia kita boleh kata dia different product. Dia nearly similar ataupun identical. Tapi produk yang berbeza, exchange yang berbeza. Katakan satu lagi, palm oil. Untuk intermarket palm oil ni boleh kata kita cuba jual. Kita jual dekat palm oil Malaysia. Lepas tu kita buy dekat US dollar palm oil. Okay, ataupun Indian palm oil lah. Okay. Market CPO ni besar. Saya bagi tahu korang, market kita bukan kecil. Memang besar, especially untuk futures market ni. Okay. Dan last kali mungkin kita boleh buy dekat corn, lepas tu kita akan sell dekat soya bean. Itu salah satu contoh dia. Okay. Dan kita ada produk yang ketiga adalah option. Familiar tak straddle, strangle semua tu? Korang pernah dengar tak? Macam contoh kita nak long call, kita nak short put. Okay, long call, long put, short call dengan short put. So dia ada 2 ataupun 3 strategi yang berbeza.
Okay, untuk option trader korang tahu benda ni Macam saya tak praktis lama. Saya tahu benda tu, cuma saya tak praktis kan. So benda memang confirm tak melekat dalam kepala saya sebab saya lama tak pakai. Saya tahu ada option trader dekat dalam ni. Okay, ada yang main option hari ni, besok dah expire. So maksud dia kena tutup hari ni jugalah. Contoh dia kena bayar premium semua tu. Okay, tapi option itu kemudian. Okay, right. Okay, macam yang saya bagi tahu tadi adalah tentang Nirman dengan Faman. Okay, Nirman dengan Faman. Okay, kalau kita tengok dalam CPO, di dalam ni kita ada bulan Ogos, September, Oktober, November, Disember. Okay, inilah kontrak untuk CPO. Itulah, CPO ni satu produk je, cuma kontrak month dia yang kita nak tahu macam mana kita nak masuk. Okay, jadi dalam spread trading ni sebenarnya kita perlu tahu tentang Nirman dengan Faman. Okay, so Nirman dengan Faman. Okay, katakan bulan Ogos dengan bulan September. So Ogos dengan September, mana satu Nirman? Mana satu Nirman? Nirman tu kalau bahasa Melayu dia bulan terdekat lah. Faman adalah bulan yang jauh. Ogos Tuan Ahmad. Terima kasih Tuan Ahmad. Okay, terima kasih Tuan Azan. Oh, bagus. Participate lah sikit, tak susah pun tekan saya bagi tahu korang. Okay. Okay, Nirman adalah bulan Ogos dan Faman adalah bulan September. Okay. Ini je yang korang perlu tahu. Nirman dengan Faman. Okay. Dan untuk next, untuk Ogos dengan November, katakan untuk bulan Ogos, sama juga, Nirman kita adalah bulan Ogos dan Faman kita adalah bulan November. Okay. Ini je yang korang perlu tahu. Okay, sebenarnya tentang Nirman dengan Faman ni, okay, dia terbagi kepada dua. Okay. So kalau kita sebut tentang indeks, sebenarnya kita kena refer dekat Faman. Kita tak refer dekat Nirman. Okay. Komoditi, satu dunia, kita akan refer dekat Nirman. Okay. Kita akan tengok Nirman. Nirman sebagai kita punya kontrak yang kita sebelum nak masuk, kita buat satu decision untuk masuk, kita akan tengok dekat Nirman dahulu. Tetapi kalau kita masuk indeks, apa indeks? Korang tahu tak apa indeks yang familiar di dalam indeks futures? Cuba korang komen kat dalam. Apa indeks yang popular? FKLI, okay. Selain FKLI, Nasdaq, okay. Tuan Azan dah bagi tahu tentang Nasdaq, okay. Kalau kita sembang tentang Nasdaq, kita akan refer dekat Faman. Faman tolak dengan Nirman. Okey, yang tu bahagian tolak nanti saya akan bagi tahu kemudian. Korang perlu tahu dulu mana satu Faman, mana satu Nirman. Tapi komoditi the whole world dia refer dekat Nirman. Nirman adalah bulan yang korang perlu fokus sebelum nak masuk spread tersebut. Okey, lepas tu last kali kita kena ni, kita untuk komoditi macam saya bagi tahulah seluruh dunia refer dekat Nirman. Kalau indeks kita tengok dekat Faman, kecuali FKLI ataupun KLCI Futures, product made in Malaysia, kita kena refer daripada Nirman dahulu. Okey. Cepalah ni, Nirman dengan Faman. Okey. Saya tak bagi contoh yang lain lah. Alright. Yang tadi Nirman dengan Faman korang dah tahu kan? Okey, sekarang kita akan masuk dekat buy ataupun sell kontrak berlainan serentak. Okey. Katakan saya nak buy Ogos dengan September. Ada dekat atas ni. Saya nak buy Ogos dengan September. So kita akan tengok Ogos dan kita akan tengok September. Dah settle. Ogos dengan September. Apa Nirman kita? 5920. So 5920 kita punya Nirman. So ini sebagai reference dia. Macam mana kita nak tahu harga spread tu? So kita akan tengok dekat dalam. Ogos ni lepas tu September adalah Faman. Okey? Jadi sekarang ni kita tengok dekat dalam 5920 tolak 5766 sama dengan 154. Ni 5920 untuk Ogos tolak dengan 5766 sama dengan 154. So nanti di dalam spread trading untuk kontrak Ogos September korang akan dapat harga dia adalah 154. Okey, 154. Alright. Itu yang saya bagi tahu tadi, kenapa kita perlu tahu tentang Nirman dengan Faman. Kalau kita tahu tentang Nirman dengan Faman, insya-Allah, percaya cakap saya, korang tahu spread ni simple dia sebenarnya. Okey? Right. Sekarang ni katakan saya nak buy Ogos dengan November. Okey? So Ogos adalah Nirman kita. November adalah Faman. Okey? 5920 5665. So Ogos Nirman, November Faman. Jadi
Ogos tolak dengan November, kita dapatlah harga spread di dalam ni. Okay. So 5920 tolak 5665, 5920. Okay. 5665 untuk bulan November. So kita dapatlah harga spread dekat dalam. Okay. Dia tak kisah sebenarnya apa kontrak yang saya nak masuk. Okay, tuan tengok dekat next ni tuan. Okay. Betul dalian, tapi masalah dia dalian Tuan Nasaruddin, dalian exchange dia tak open untuk seluruh dunia. Dia just ni je untuk apa? Untuk close market. Maksud dia orang China je boleh masuk. Kita gunakan harga tu sebagai reference. Dululah berapa tahun lepas saya tengok dulu dalian. So dalian buka dulu kan, tapi sekarang ni bagi saya taklah penting sangat. Okay. Right. Okay, sekarang ni tadi tu contoh untuk buy. Sekarang ni kita tengok contoh untuk sell pula. Sama juga, apa-apa benda kita buat, Oktober, Disember Okay, Oktober, Disember. Okay, Oktober adalah bulan near month, lepas tu Disember adalah far month. So kita akan tolak je. 5677 untuk bulan near, lepas tu 5656 untuk far month. Kita tolak je untuk bulan Disember ni Disember dengan Oktober, tolak kita dapat harga 21. Itulah harga spread trading. Okay. Ini untuk bulan September, Disember. September, lepas tu kita ada Disember. So September tolak Disember. Okay. Near month adalah bulan September. Far month adalah bulan Disember. So bila kita tolak, kita dapatlah harga spread tu. Okay. Simple kan? Susah ke senang? Of course senang lah kan. Okay. Selain gelap Tuan Rizal, saya tengok sini. Yang lain okey tak? Okey saya rasa okey. Mungkin tuan boleh increase dia punya brightness. Okey? Alhamdulillah, seperti mudah. Betul, kelihatan seperti mudah Tuan Faizal. Kelihatan seperti mudah. Okey, sebab ini adalah benda basic. Yang mana saya dah beberapa tahun saya cuba untuk explain. Saya cuba explain benda ni dekat klien based on pemahaman saya. Kita cuba pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke 20, 30 kali kita explain. So baru saya dapat tangkap benda ni adalah benda penting sebelum kita nak klien explore. Okay, sebenarnya dia lebih kepada basic. Tapi basic benda ni pun ada benda penting juga yang korang perlu tahu. Sebab kebanyakan klien dia salah masuk. Bila dia salah masuk, habis. Hilang kontrak man dia. Lepas tu terbuka kontrak man yang lain. Itu benda ni betul-betul sangat penting. Untuk siapa yang betul-betul nak explore mendalam di dalam spread trading. Sehari spread trading sekarang, saya bagi tahu korang 100-200 poin. Kalau tak dapat 50 poin, saya tak tahulah. Okay, jom. Next kita tengok. Macam yang saya bagi tahu tadi, ingat tak harga ni 154. Okey, mana kita dapat? Macam ni, ini sebenarnya adalah cara susah. Ini cara susah yang kita nak tahu. Tapi bila kita buka kontrak untuk spread, kita akan nampak benda ni. Macam yang saya bagi tadi, Ogos, September dah dapat 154. Lepas tu September, Disember 110. Lepas tu Oktober, Disember 21. Okey. So maksud dia kita just tahu basic. Macam saya bagi tahu tadi, macam mana kita nak dapatkan kontrak month 154 ni? Especially untuk Ogos dengan September. Okey, kita tengok sini Ogos dengan September tadi yang saya bagi. Ogos dengan September, near month tolak dengan far month, dapatlah 154. So bila kita kira manually 154. Bila kita tengok dekat dalam ni, dekat harga dia 154 juga. So dia tak ada beza. Dia akan lari sedikit untuk charting tu mungkin dia akan lari sedikit lah. Sebab charting yang kita gunakan adalah trading view. Okay, trading view. Jadi dia lari sikit. Sebab itu tak apa. Nanti saya akan explain dengan lebih lanjut. Alright. Bila korang tengok nak dapatkan kontrak money, korang tengok je sini. Katakan Ogos, September kita tolak. Ogos tolak September dapat 154. Okay. September, Disember. Tengok sini. September tolak Disember. Dapatlah 110 dan sebagainya. Okay. Right. Okay. Dalam trading ni, dalam spread trading sebenarnya, okay, kita masuk ni chapter kita ada positif dengan negatif. Okay. Okay. Kita ada backwardation, selepas tu kita ada contango. Ini contango dengan backwardation ni sebenarnya korang just perlu tahu benda basic je lah. Okay. Ataupun positif, negatif lah. Okay. Kalau kita sebut positif tu, saya tanya korang positif tu adakah dia backwardation ataupun contango? Saya tanya cuba komen dekat dalam, saya nak tengok. Korang faham ke tak? Apa maksud dia positif dengan negatif ataupun backwardation dengan contango?
Contango kan? Ada yang cakap contango, positif maksud dia contango kan? Maksud dia salah, bukan contango sebenarnya positif ni adalah backwardation. Negatif adalah contango. Come on, saya dah bagi tips ni. Di sini. Itulah salah satu tips dia. Itu yang saya nak bagi tahu dekat korang. Kadang-kadang saya pening juga nak kena tahu benda ni. Lepas tu saya tolak tepi, tapi korang perlu tahu juga benda ni. Saya tolak tepi je. Lepas tu saya just gunakan terms positif dengan negatif saja. Okay? Okay, positif backwardation. Positif backwardation maksud dia korang perlu tahu short term punya harga, harga short term untuk spread tersebut dia lebih tinggi daripada long term. Short term lebih tinggi daripada long term. Harga September much more higher ataupun lebih tinggi daripada bulan Oktober ataupun bulan Disember ataupun bulan Januari, Februari. Ni. Macam mana nak determine? Sekarang ni sebab data yang saya pakai memang tak berapa cukup, tapi saya berjaya extract data ni daripada ni ini yang paling latest lah masa saya cari, sebab masa slide saya buat ni harga untuk CPO pada waktu tu boleh kata dia masih backwardation untuk spread trading tapi sekarang ni baru saya nampak tadi ada negatif. So data tu saya tak dapat extract masa tu. Contoh dia korang tengok dekat merah dengan biru ni. So, kita tengok merah ni adalah X. Untuk biru ni adalah bulan Z. X ni adalah bulan apa? Siapa boleh bagi tahu? X adalah bulan? Siapa tahu? X adalah bulan November, betul? Terima kasih tuan. Untuk X adalah bulan November. Jadi, bila kita nak tahu, benda ni boleh kata dia tengah negatif. Untuk Nirman harga dia 5899. Untuk Farman pula harga dia 5906. Maksud dia Farman lebih tinggi daripada Nirman. Masa ni harga ni boleh kata dia tengah negatif. Bila saya tolak saya dapatlah negatif 7. So daripada negatif 7 dia bertukar menjadi dia negatif 7. Bila dia negatif 7 ni kita panggil ini adalah dia negatif. Negatif adalah contango market. Sebab apa? Sebab Farman ni boleh kata dia lebih tinggi daripada Nirman. Ini yang memang terms ni memang pening sikit lah bila saya nak tengok, nak tahu dia punya terms kan. Tapi bagi saya simple je benda ni. Kita panggil positif dengan negatif. Spread dia boleh jadi negatif, spread boleh jadi positif. Kita boleh buy pada harga positif dan kita boleh buy pada harga negatif. Itu main point yang paling penting. Sekarang harga dia negatif 7. So kita tengok pula untuk next ni X dengan Z. X adalah bulan November, Z adalah bulan Disember. November, Disember. Bila kita tengok harga dekat dalam ni, untuk Nirman sekarang ni dia lebih tinggi daripada Farman. Apabila kita tolak Nirman tolak dengan Farman, kita dapatlah positif. Itu je. Benda yang paling penting korang perlu tahu, positif dengan negatif je. Bagi saya sebab saya tak ambil peduli sangat. Contango ke, backwardation ke, break even ke, apa-apa benda lah, term semua. Saya susah nak pening, nak hafal benda tu. Tapi main point dia, apa yang korang perlu tahu, positif dengan negatif. Dah cukup. Lepas tu bawa tidur lah. Katakan korang sell dekat 100, lepas tu korang TP dekat negatif 100. Maksud dia berapa ratus point yang korang dapat? Sell dekat, betul, Mr. Lim. Thank you, Mr. Lim. Macam saya familiar lah Mr. Lim ni. Alright. So maksudnya kita ada 200 point. Betul, backwardation adalah positif. Kadang-kadang kita tak perlu pun, bagi saya lah. Ini yang tadi tu lebih kepada backwardation. Sekarang ni kita tengok untuk negatif pula. Negatif, senang cerita short term punya harga lebih rendah daripada long term. Jom kita tengok sini. Katakan X dengan Z juga. Untuk Nirman kita nampak harga dia 5727. Untuk Farman kita nampak harga dia 5711. Jadi boleh kata dia punya harga, perbezaan harga dia ni sebanyak 16 point. So 16 daripada 16 point dalam beberapa hari kemudian kita tengok dia menjadi negatif. Daripada positif bertukar menjadi negatif. Itu kita panggil sebagai contango. Yang tadi tu terbaliklah. Yang itu terbalik. Yang ni daripada positif menjadi negatif. Itu yang kita panggil sebagai contango market. Nampak dia terbalik.
Okay? Padahal benda tu di sini jadi negatif. Tapi dia jadi contango pula. Okay? Jadi kita tengok Faman ni, untuk Niemann ni lebih rendah daripada Faman. So kita akan dapat harga negatif. Okay? Right. Sampai sini. Boleh tak? Senang kan? Senang ke senang? Senang kan? Betul Tuan Izzat. Contango tu harga Niemann lebih rendah daripada Faman. Itu yang kita buat short term dengan long term. Bagi saya. Okay, Tuan Faizal, terima kasih. Nampak senang. Okey, Tuan Rashid dia bagi dua ni. Okey. Alright, alhamdulillah. Terima kasih. Macam biasalah, kalau ada yang tak berapa faham, korang boleh masukkan dalam Q&A. Okey, kita akan habiskan dulu. Kita akan cuba habiskan. Lepas tu saya akan bagi korang ni lah. Maksudnya kita akan cuba jawab satu-satu soalan. Kita lebih lamakan lah untuk soalan. Okey, kita tengok profit and loss. Okey, profit, profit can be made daripada buy. Ataupun profit can be made melalui sell. So maksudnya kita boleh buy spread, lepas tu kita boleh sell spread. Okay, dua-dua kita boleh buat. Dan dua-dua ni jugalah yang kata kita ada satu potential profit lah yang berlaku di dalam. Okay, kita tengok dulu contoh calculation untuk profit and loss ni macam mana. Okay, katakan masa saya buat satu ni kajian untuk technical analisa. So masa tu saya nampak yang market ni mungkin akan naik. Okay. So saya buat satu decision, saya nak buy spread. Okay. Bila saya lukis satu benda ni, okay, saya tengok macam dia lah ni. Inilah masa dia. Okay. Ini masa dia untuk market mungkin akan pergilah. So saya get ready, harga pada waktu tu pun memang kena tepat dekat 205, tapi saya queue dekat 203. Okay. So apa expectation saya? Expectation saya yang harga akan naik ke atas. Ini untuk TP pertama saya lah. Lepas tu ini adalah TP yang kedua. So, saya akan buy spread QX. Okay, ingat cakap saya, korang tak perlu buat dua chart macam yang saya bagi tadi. Saya nak korang faham je apa maksud dia Niemann, apa maksud dia Faman. So, Niemann kena tolak dengan Faman. Ada tak yang masuk index spread dekat dalam ni? Kalau index spread yang korang masuk, saya tak explain dengan lebih lanjut. So, tajuk kita ni memang lebih kepada CPO dengan FVPO lah. Right. Saya buat satu decision. Saya nak buy harga positif 203, stop loss saya 131. 70 tick je, tak banyak. Stop loss kita memang gila sikit. Lepas tu TP pertama saya 302. TP kedua saya 420 juga. 420 juga pula, 420. Ini paling highest lah. Maksud dia dalam spread ni selalunya kita akan masuk dua lot. Satu lot kita akan secure dekat TP yang pertama. Okay. Lepas dia dah naik kena TP yang pertama, kita akan maintain stop loss kita daripada 131 ni, kita akan naikkan ke atas. Okay. Kalau jadi apa-apa pun, at least kita dah secure profit TP pertama. Kalau naik ke atas, kira bonus lah. Okay. Tengok, saya pun pening. Ini drawing yang asal. Okay. Buy dekat 203. Okay. Korang tengok dekat dalam, TP1 302, TP2 dekat 420. Hit pada 23 Jun ataupun Mei. 23 Mei dengan 30 Mei pada waktu tu. Okay, kita tengok TP yang pertama tadilah. TP yang pertama kena dekat 302 dan TP kedua kita kena dekat 420. Dua-dua sapu. Highest price pada waktu tu adalah 440. Ini memang case sebenar. Memang jadi masa tu. Okay. So total profit kita TP yang pertama. So TP yang pertama masa kita masuk buy, masa kita buy dekat harga ni, harga berapa tadi? Tengok, saya pun tak ingat. 302, 203. Kita buy 203 sini. Kita buy 203. Lepas tu kita TP pertama tadi dekat 300 lah. 302. Jadi maksudnya kita ada keuntungan profit sebanyak 99 tick. Okay. Okay. Satu lagi saya nak bagi tahu tentang specs, contract specs untuk spread ni. Dia sama je. Kenaikan harga dia ataupun kejatuhan harga dia satu tick sama dengan RM25. Sama je. Walaupun korang masuk buy and sell, harga dia tetap sama. Okay, memang tetap sama. Korang akan dapat dia punya apa kita panggil ni? Dia punya contract specs ni lah ataupun minimum price fluctuation RM25. Okay? Nampak? 99. Lepas tu TP kedua, kalau lah saya buy, lepas saya maintain je saya punya stop loss tu dekat level bawah kan. Contoh lepas tu tengok apa berlaku, saya dapat 200 tick. So dapat 200 tick, so dapatlah RM5,400. Okay? Inilah yang dok dicanang-canang oleh orang. Aku nampak ada kawan aku masuk spread, dia tekan je dapat 1,000.
Korang tahu tak, aku ada seorang budak masuk spread dapat dalam 12,000 ke 15,000. Contoh dia ada kan. Tapi inilah salah satu cara dia sebenarnya yang boleh buat melalui spread trading. Okay? Sama je. Tapi saya percaya, bagi tahu korang, bila korang masuk spread ni, solat korang confirm khusyuk. Okay, confirm khusyuk lah. Okay, tak gurau ya. Okay, pasal apa? Kadang-kadang kalau korang ada open position, okay, yelah market kan tutup 12.30. Lepas tu azan 1.15. Korang lambat sikit lah, mungkin pergi lunch, datang balik, solat. Lepas tu korang asyik nak tengok je korang punya platform. Nak tengok macam mana, gap up ke gap down, gap up ke gap down. Tapi kalau dalam spread, saya bagi tahu korang, dia ada juga gap, kadang-kadang spike yang berlaku. Tapi dia tak seteruk dengan outright trading. Outright trading memang pening kepala. Sehari 300 tick pun tak nak cut loss juga. Kadang-kadang geram juga dengan ada setengah orang ni, dah bagi tahu cut loss tapi tak nak cut loss. Memang geram. Okay. Right. Inilah contoh dia apabila kita nak buy spread. Okay, kita tengok contoh untuk sell pula. Okay. Saya harmonic punya practitioner. So, saya guna harmonic. Okay, ini salah satu cara dia. Sebab sebelum ni orang duk kata harmonic tak boleh pakai dalam spread. Apa yang boleh pakai? Gun je boleh pakai. Okay, tak apa. Kau bagi aku masa. So, saya test lah. Test, tengok. Alhamdulillah, kita punya performance ada sekali tu, dalam tempoh sebulan, kita dapat grow hingga 12,000. Based on satu lot je yang kita bagi. Ini untuk testing lah pada waktu tu. Right. Ini contoh dia untuk sell spread. Sama je. Kita akan sell. Inilah dalam harmonic. Ini kita panggil sebagai type 2 reversal. Dalam harmonic, type 2 reversal, dia jatuh, dia retest mula, zas. Kita tahu memang dia agak kuat. Okay? Dia kuat akan jatuh ke bawah lagi. Okay, kita tengok next apa berlaku. Ini contoh dia, kita sell 442. Stop loss kita 554. Okay, memang besar. Kita punya stop loss memang besar. Okay, alah, setakat 100 tick baru 2,500 kan. Okay, tak adalah gurau je. Tengoklah, ada setengah orang akan dia masuk sekali je. Okay, bayar commission sekali, okay apa. Stop loss 554. TP pertama kita 297. TP kedua kita 205. Okay, kita tengok apa berlaku. Entry kena Entry saya dekat sini lah 442. Dia retest kali kedua. Nampak? Dia naik satu batang, lepas dia retest. Masa ni kita dapat level yang tepat 442. Lepas tu dia junam. Kena TP pertama kita 297. Lepas tu TP kedua pada waktu tu tak kena. Ini minggu lepas punya cerita lah. Minggu lepas hari Rabu. Saya ingat ini charting ni based on hari Rabu ni. 10 hari bulan ni. 10 hari bulan Jun. Okay. Tu. Tak kena lagi. Okay lah. Kita pun nak tunggu TP 2. Kalau dapat ni memang sedap lah. Contoh lah konon dia. Kalau dapat memang sedap. Total profit kita pada waktu tu, kita sell 442. Okay. Lepas tu kita punya TP pertama 297 dah kena. Tapi nak tunggu dekat TP kedua je 205. Okay. Ready Korang ready tengok. Apa jadi dekat spread pada waktu ni. Sell 442. Dia jatuh hingga ke level lowest. Negatif 67. Daripada backwardation, dia jadi contango. Daripada positif become negatif. Susah lah contango backwardation ni. Bagi saya susah. Bila saya expand dekat klien, ada 100 orang lah kita expand contango dengan backwardation. Semua pening. Apa benda tu? Setahu aku contango tu positif, dia kata. Tapi backwardation tu negatif, dia kata. Tapi apa saya bagi tahu, positif negatif je yang kau perlu tahu. Dah settle. Inilah salah satu contoh dia apabila kita nak buy spread. Kita nampak dia boleh naik ke atas, kita akan masuk buy. Kalau kita nampak dia nak jatuh ke bawah, so kita akan masuk sell. Sama je. Okay? Ingat untuk trader saham yang join pada kali ni, saya nak bagi tahu dekat korang, futures market kita boleh buat dua arah. Okay? Dua arah. Kita boleh buat short selling dulu. Kita sell dulu, baru kita buy kemudian. Okay? Ataupun kita nampak market nak naik. Macam saham lah. Market nak naik kan. Masuk apa? Saham baru-baru ni, saya pun tak ingat. Okay? Nampak macam nak naik. Lepas tu kita masuklah. Buy. Lepas tu kita mengharapkan harga akan naik. So kita akan sell. Barulah kita beroleh profit. Okay? So kalau, ini kalau lah entry, sell. Kalau buy dekat negatif 67, maksudnya kita take profit. Total profit kita adalah sebanyak 509 tick. Okay? Ataupun sebanyak RM12,700. Okay? Kalau. Macam kita, selalu kita masuk 2 lot. Satu lot ni wajib. TP ni wajib. TP yang pertama wajib. TP yang kedua ni boleh kata sebagai kita punya ni je. Sebagai apa? Bonus. Pergi-pergilah. Tak pergi. Itu umpama dia. So kita akan main trailing banyak. Trailing. Okay? Faham tak apa tu trailing? Siapa tahu apa tu trailing maksud dia?
Okay, jom kita tengok. Baru slide yang pertama ni. Almost sejam lah saya explain. Okay, kita tengok historical price. So historical price untuk spread trading pada 20 tahun yang lepas. Okay, ini yang saya bagi tahu. Masa 10 tahun lepas lain cerita, 20 tahun yang lepas lain cerita, 15 tahun yang lepas lain cerita juga. Okay, bila saya tengok spread punya harga, beza dia adalah sebanyak 2 tick saja. Okay, ini pada 2 tahun, 20 tahun yang lepas. Okay, dan pada 15 tahun yang lepas, perbezaan dia boleh kata sebanyak 86 tick. Dia ada musim daripada tak gerak, tiba-tiba zas naik 86. Okay, ini 15 tahun yang lepas. Saya masih sekolah lagi ni. Masa ni saya sekolah. Okay, right. Lepas tu kita tengok pula pada 10 tahun yang lepas, 6 Jun 2002 10 tahun yang lepas boleh kata harga dia, perbezaan dia sebanyak 5 tick sahaja. Okay, kita tengok 5 tahun lepas. 5 tahun lepas perbezaan dia sebanyak 70 tick. Okay, dan baru-baru ni current 3 Jun lah saya buat pada 3 Jun. Current perbezaan adalah sebanyak 196 tick. Okay, itu yang saya bagi tahu. Peluang ada. So kita masuk. Margin lagi murah apa. Okay, nanti saya akan bagi tahu tentang kelebihan dia pula. Okay, tadi mana-mana benda yang kita nampak volatility dia agak tinggi, situ yang kita akan masuk. Buat apa kita nak masuk benda tak bergerak kan? Macam saham. Keluar duit semua dekat saham. Tak payahlah masuk dulu. Lepas tu korang masuk dekat dalam features. Contoh dia. Itu yang kita selalu galakkan klien kita. Kena ada dua-dua. Buka dua-dua. Okay? Satu tak gerak, pindah satu. Satu gila-gila mengganas, masuk yang satu. Macam sekarang mengganas. CPO movement memang mengganas. 2,000 tick dalam tempoh 2 hari. Okay, dia jatuh. Sebanyak 2,000 tick. So ramai yang tak berani. Ambil lah 50 tick dah cukup. Ini kalau boleh masuk dia target 50 tick. Kalau boleh aku nak dapat 5,000 tick lah. Aku nak tunggu CPO jatuh harga 1,000. Apa benda korang ni? Ambil je mana yang korang dapat. Itu sebagai contoh dia lah. Okay, kelebihan dia. Yang pertama adalah margin dia rendah. Itu yang kita letak dalam kita punya topik. Margin dia sebanyak 1,500 saja. Okay, sebenarnya margin dia paling mahal dalam 3,500 ataupun 3,300. Paling rendah 800. Nasib baik saya tak letak dalam tu. Cara nak trade CPO serendah RM400 ataupun RM200. Tapi tak boleh lah, itu melampau. Itu yang kita bagi tahu. 1,500 korang tak boleh masuk. Nampak kan perbezaan harga dia selama 20 tahun tadi, sebanyak 5 tahun punya data yang saya bagi. Margin dia lebih rendah, okay, compare daripada spread trading, RM11,000. Okay, ni margin dia. Ni dalam tempoh 2 tahun juga. Saya dalam tempoh 2 tahun daripada Mei 2020 hingga ke hari ni. Harga dia 1,200, naik 1,500, 1,007, latest pada bulan Mac hari tu dia naik sebanyak RM2,700. Okey. 2,700. 2,700 bagi 2 berapa bang? So adalah korang dapat roughly dalam berapa 1,350 lah. 1,350. Okey lah, 1,300. Lagi rendah sebenarnya. Okey. Ini untuk intra. Ini based on intra tier. Sebenarnya spread trading dia ada intra dengan inter juga. Tapi yang itu kemudian saya akan explain. Okey. So sekarang ni kalau kita fikir secara logik, satu lot outright korang boleh dapat sebanyak, modal yang diperlukan adalah sebanyak 11,000. Okey. Kalau korang masuk spread, korang boleh masuk, modal yang diperlukan adalah sebanyak 2,700 je. Dan last kali, tengok sini, satu lot outright, korang boleh dapat 4 lot spread. Korang masuk tinggal maksud dia ada stop loss lah. Jangan tak letak stop loss, memang bahaya kalau tak letak stop loss. Okay, so celah mana 1,500 kan? Okay, tak apa, kejap, kita tengok next. Half margin. Sebenarnya kita bagi half margin dekat klien. Saya percaya ada setengah broker yang bagi quarter margin juga. Ada setengah broker bagi quarter margin. Memang ada bagi. Okay, tapi dia select klien lah. Tengok klien, dah lah duit tak cukup. Lepas tu ada hati pula nak hold overnight. Okay, dengan keadaan market sekarang ni, memang bahaya. Itu yang kita akan tengok, kita akan select klien. Kita akan tengok dia punya trading pattern. Kalau okay, kita akan bagi quarter. Tak ada masalah, lagi murah. Okay, lepas tu half margin, satu lot spread adalah sebanyak 1,350. Okay, lebih rendah daripada yang saya bagi tahu tadi. 1,500. Cara nak masuk trading. Okay, sehari movement dia sekarang spread boleh cecah 20-50 poin lah. 50 poin. Betul, memang boleh dapat tangkap. Macam CPO dulu-dulu, berapa tahun yang lepas. Okay, dan satu lot outright, korang boleh masuk 4 lot spread based on
half margin ni 5,500, 4 lot korang boleh masuk. Macam saya suka masuk banyak, senang lah. So at least saya boleh secure TP pertama, secure TP kedua, lepas tu secure TP ketiga, TP yang keempat tu kita tengok sama ada dia TP syurga ataupun dia TP neraka. Dekat saham kita panggil TP syurga je. Tapi kalau dalam futures kita panggil TP neraka. Okay? TP neraka. Alright. Okay, Tuan Rafiq, tak ada masalah Tuan. Saya bagi tahu Tuan, Tuan Rafiq. Kalau Tuan start sekarang, saya bagi tahu, insyaAllah dalam tempoh 3-4 bulan, Tuan boleh tangkap benda ni. Okay, percaya cakap saya, memang boleh buat. Okay. Right, ini yang latest je. Okay, korang tengok daripada Bursa Malaysia, baru-baru ni ramai gila PM saya, harga CPO dah jatuh dah. Kenapa bursa tak turunkan lagi margin? Mana aku tahu, kau telefon lah bursa, saya cakap dengan orang. Mana kita tahu benda tu? Sebab dia tengok based on volatility. So ada tengoklah volatility dia macam mana. Okay, so ini yang korang akan tengok dan korang boleh ambil daripada Bursa Malaysia website untuk refer benda ni. Saya ada je klien yang hari-hari nak tengok, hari-hari nak kena masuk ni kan, nak kena tengok. Dia malas nak tanya dia punya remiser, so apa dia buat, dia masuk je. Lepas tu dia masuk, dia check, hari-hari check. Macam nak check result SPM, contoh dia lah. Alright, so ada tier 1, tier 2, tier 3. Tier yang paling murah adalah tier yang ketiga, dan tier yang ketiga ni di based on bulan. Dia ada bulan lah, tier 1, ada inter dengan intra. So itu next, saya akan explain dengan lebih lanjut. Okay, yang kedua risiko dia lebih rendah. Risiko dia lebih rendah dari segi apa? Macam saya bagi tahu tadi. Okay, ini kita tengok pada 8 hari bulan, market close 8 hari bulan, nak masuk ke 9 hari bulan. Besok pagi dia, T1 session, T session dia nak pergi ke, T+1 session nak pergi T session besok pagi. So kita tengok, 6444. Okay, kita tengok dia punya gap. Gap punya price untuk CPO, ini untuk outright. Okay, dia gap dan close 142 tick. Okay, gap dan close, harga closing dia lah. Saya ambil terus closing dia close dekat 142 tick. Lepas tu bila kita tengok spread, okay, ni spread Q dengan V. Spread yang tak best lah. Kita panggil spread yang tak best sebab dia adalah bulan yang direct Yang ini ke sini, sini ke sini, dia yang tak best saya panggil Bila kita tengok sini, dia gap, lepas tu dia gap down. Gap down, lepas tu dia close sebanyak 28 tick saja. Okay. Lepas tu kita tengok Q dengan X pula. Q dengan X, dia gap dengan close 36 tick je. 36 tick baru 1,000 bang. Kan? 1,000 je. Boleh. Tutup mata je kalau tanya saya. Okay. Okay. Lepas tu, kelebihan dia yang ketiga, pemilihan kontrak yang banyak. Saya tahu. Ramai sini trader saham. Daripada saham, dia nak pindah ke futures. Bila dia masuk futures, alah tak bestnya futures ni. Satu je aku kena masuk. Kalau aku nak masuk yang lain, aku kena masuk dekat FKLI lah. Aku kena masuk dekat soyabin lah. Bosan. Aku tak suka US dollar ni. Okay. Dia kata macam tu kan. Okay, tak apa. Kalau kau nak banyak, aku boleh bagi kau. Saya cakap dekat dia. Ambil mu. Kau tengok semua benda. Apa yang kau nak masuk? Kau masuk je. Apa yang kau nak? Saya bagi tahu dekat dia orang lah. Pilih mana satu. Okay, so of course benda ni ada volume. Saya tapis based on ada volume dan yang tak ada volume saya take out daripada list ni. Okay, sebenarnya dia kontrak panjang ni. Okay, tapi saya ambil yang ada volume saja. So pilih mana satu yang dia nak masuk. Kalau dia nak masuk yang ni, so kita akan buat satu kesimpulan. Kesimpulan pula. Kita akan buat satu analisa. Nak tengok boleh pergi ke tidak? Kalau boleh pergi okey lah. Tak boleh pergi, saya bagi tahulah. Tapi kalau nak masuk tak apalah sebab nasihat saya dekat ada setengah student dengan klien, based on apa yang kita nampak boleh pergi, kita akan bagi. Okay. Right. Ini untuk semua jenis trader. Okay. Semua jenis trader tu macam mana? Contoh dia. Ada trader ni boleh kata dia intraday. Dia ada duit 500,000. Ingat tak cerita saya awal-awal tadi yang saya cakap? Duit yang sehari, kalau boleh kita nak tekan order, sekali tekan order ada 1,000 lot. Duit dia banyak. Kalau duit dia banyak, boleh kata dia just ambil 5 ke 10 tick sehari dah. Okey dah. Dah boleh keluar. Okay. Tetapi untuk setengah trader yang boleh kata dia punya modal bawah daripada 10,000 ataupun dia cukup-cukup 5,000, nasihat kita masuk satu lot ni. Masuk satu lot, lepas tu kita cuba swing. Okay, kita cuba main swing. Right? Okay. Semua strategi boleh pakai lepas kita test benda tu. Okay, salah satu dia moving average, harmonic boleh pakai dan benda lain boleh pakai lah. Okay. Ni salah satu contoh dia. Okay. Ini adalah harmonic trading. So harmonic trading korang tengok dekat dalam kita target macam ni lah, sell sini, lepas tu dia jatuh. Ini untuk harmonic Ini untuk apa? Siapa tahu benda ni?
Cuba komen, saya nak tengok. Cuba komen. Elite Wave, terima kasih Cik Habu Hanifah. Memang betul, ini adalah Elite Wave. Okay. Tengok Elite Wave pun salah type. Aduh. Ini apa? Ini saya tanya korang. Ini apa? Siapa tahu? Point and figure, Tuan Wan Muhammad Hafiz. Terima kasih Tuan. Okay, betul. Ini adalah point and figure. Macam contoh ada breakout yang berlaku. Selepas breakout yang berlaku, dia membentuk previous resistance become support dan dia naik semula. Okay, boleh pakai point and figure. Dan last kali ini adalah, ini last, saya rasa ini last. Ini kita gunakan RSI. Sebenarnya RSI ni mudah je. Kalau tanya saya, simple je. Okay, untuk siapa yang selalu follow kita punya kelas, korang tahu saya punya style macam mana. Sekali kita tangkap swing daripada level 30 ni, biar je sampai lebam. Okay, kita akan hold dia sampai lebam. Ini salah satu cara dia lah yang kita buat. Okay. Ni ada lagi satu. Head and shoulder. Boleh pakai. Ramai yang kata tak boleh pakai. Saya tanya juga, kenapa tak boleh pakai? Kau ada test ke tak? Aku tak test. So aku guna gun, dia kata. Pakailah kau gun. Aku pakai chart pattern pun aku nampak dekat dalam. Ada yang guna Elite Wave lagi. Kalau ini tak boleh pakai. Aku guna Elite Wave. Aku suka Elite Wave. So aku akan cakap benda ni tak boleh pakai, dia kata. Dia pun pening dengan setengah orang ni. So nampak? Ada left shoulder. Dia breakout daripada neckline. Zas jatuh ke bawah. Okay. Boleh Tuan Mustaqim nak pakai moving average, nak pakai yang satu ni yang kita belajar 2 hari lepas dekat TTLA, korang ada belajar tentang apa nama dia tu? Smart money kan. Smart money dekat spread saya tak cubalah, tapi saya tak berani cakap tak boleh. Sebab kita tak test lagi. Okay, kalau kita test dan baru kita akan bagi tahulah dekat klien yang sesi TTLA kita tu. Okay? Dan last kali, untuk spread trading ni, boleh kata dia banyak liquidity. Okay, liquidity bahasa Melayu dia kecairan lah. Kalau korang nak faham, liquidity ni senang je. Okay, ada 2 jenis aset. Satu aset adalah aset yang kita panggil sebagai kita punya wang lah. Okay, wang ringgit. Okay, dan satu lagi adalah rumah, aset. So kalau kita nak dapat liquidity yang lebih cepat ataupun kecairan yang cepat adalah melalui wang ringgit. Sebab duit tu kita boleh pakai on the spot. Okay, tetapi kalau rumah, takkan kita nak beli ayam sekilo kan? Korang tahu kan ayam sekilo dah keluar dalam berita. Bulan depan mungkin harga naik sampai $7. Dia guna harmonik ataupun Elite Wave ni calculation tu. Dia tengok macam mana boleh dapat harga ayam berapa ringgit 11 ringgit. Dia bagi tahulah. Okay. So takkan korang nak guna rumah korang nak pergi beli ayam kan? Itu maksud dia liquidity. Okay, on the spot ataupun ada volume dekat dalam. Alright. So pemilihan kontrak dia simple je. Mana satu, kalau kita tengok dekat dalam ni memang banyak gila. Tapi of course saya akan tapis melalui satu per satu. So first kali saya akan tapis sini. Saya akan tengok, ni of course lah memang banyak bulan yang direct QU untuk bulan Ogos September. Lepas tu kita ada U dengan V. U adalah bulan September dengan Oktober. Lepas tu V dengan X. V dengan X ni adalah Oktober dengan apa? Oktober dengan November. Ini memang banyak volume. Korang tak perlu pening kepala. Tapi movement dia tak best. Memang tak best bagi saya. Okay, ini ada 800. So saya akan pilih lah. Tengok. Ni. Okay, saya nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kontrak ni yang saya akan get ready untuk cari dia punya volatility. Dan saya akan masuk dekat dalam. Okay. Ni pemilihan kontrak. Okay, pemilihan kontrak ni sebenarnya pastikan yang pertama sekali kena pastikan volume dia banyak lah. Okay. Volume dia banyak volume, zas, itulah kita akan cuba fokus. Okay. Yang kedua, pastikan leg kita berbeza. Leg, okay, leg ni boleh kata kaki lah, kaki. Okay. Satu kaki ni boleh kata jangan sesekali satu leg ni dia bercampur dengan leg yang lain. Katakan kita nampak dekat kontrak yang satu ni, okay, saya bagi contoh sekejap ni. Okay, katakan saya nampak kontrak man dekat sini. Okay, saya nampak Q dengan V. Okay, so saya plan nak buy. Buy positif. Okay, saya nak buy. Tiba-tiba dalam masa sama saya nampak Q dengan F ni boleh sell pula. Bila korang masuk macam ni, position korang buy ni nanti dengan sell, dia akan tutup Q. Lepas tu apa akan berlaku? Korang punya V dengan F ni akan open. So V korang ni nanti akan jadi sell. Lepas tu korang punya F ni akan jadi buy. Okay. Jangan sesekali korang masuk based on ni jangan korang masuk macam Q, lepas tu nak masuk lagi bulan Q yang lain. Jangan masuk.
apabila korang dah buat satu decision untuk masuk buy Q dengan U, pastikan korang buy je yang lain. Masuk buy je, buy. Okay? Jangan buy sell di kontrak Q ni banyak sangat. Okay? Lepas tu yang kedua, ataupun korang boleh ni lah. Macam saya bagi tahu lah, jadi kita akan tengok dari segi volume. Okay, ini kita buy. Okay? Ini pun kita masuk buy. Kita tengok lah mana yang banyak volume kan. Okay, sini lah masuk buy. Lepas tu bawah ni 500, kita masuk buy sini. Okay, ini okay. Tak ada masalah. Ini cara dia yang okay. Jangan korang pergi masuk macam yang saya cakap tadi. Nanti korang, nanti tiba-tiba cakap broker curi position saya. Dia transfer ke orang lain. Kita pun pening lah. Macam mana nak cakap benda tu kan. Okay. Dan last sekali, masalah entry dengan stop loss spike. Okay, reason dia kenapa jangan masuk bulan yang tak ada volume, sebab entry point dengan stop loss tu nanti korang akan terkena spike. Macam baru-baru ni, klien saya letak dekat safe level stop loss. Okay, dia terkena 2 hari lepas overloss. Dah overloss pergi marah saya pula sebab saya fast card. Lepas tu dah marah saya minta duit pula dengan dia. Tak adalah, kita minta untuk cover semula overloss tu. Sebab kalau dia tak depo, memang bank akan kejar dia lah. Okay, masalah entry dengan spike akan berlaku kalau korang masuk bulan illiquid ataupun bulan yang tak ada volume. Macam saya cakap tadi lah, rumah dengan cash. Okay, rumah dengan cash, korang masuk dekat rumah pula. Lepas tu aku perlu duit lah nak bayar nak bayar yuran sekolah anak, nak masuk dekat Tadika, nak masuk EU. Lepas tu takkan korang nak keluarkan portion sikit kan? Yelah, of course korang boleh gunakan daripada full flexi tu. Itu memang boleh buat lah. Tapi kalau korang masuk macam ni nanti, masalah nanti korang akan kena overloss. Jadi untuk starting ni jangan takut berguru lah. Okay? Jangan takut berguru. Sebab kalau korang baca daripada buku berbeza, dan apa yang saya explain dekat korang benda berbeza juga. Okay? Itu yang saya boleh bagi tahu. Kadang-kadang orang akan pening tengok daripada buku. Jadi jangan malu, especially untuk saya tengok ada klien saya dekat dalam jangan malu tanya saya okey. Saya tak makan orang, saya tak maki orang. Okay? Dia saya nak bagi tahu dekat korang lah. Right. Okay, cara nak determine entry stop loss dengan DB, yang ini kita akan bawa ke mungkin dalam sesi minggu depan. So dekat sesi minggu depan, jangan lupa masuk dekat masuk dekat ni lah, kita punya patch. Dia ada patch nanti saya akan bagi tahu last kali masa Q&A nanti. Okay. So next month saya akan bagi tahu lah, insyaAllah. Bukan minggu depan, next month. Right. Sample profit and loss based on spread trading. So kita tengok sini Pak. Ini based on spread. Satu lot je klien ni masuk. Okay. Q dengan Z. Ni QZ ni yang saya bagi tahu tadi lah. Kita sell ke 400 masa tu. Stop loss 554. TP kita. TP second TP 205. Okay. Ada klien saya yang gila sikit. Memang tak letak TP. Dia main trailing je. Alhamdulillah. Dia dapat harga sampai negatif. Negatif tu adalah contango. Daripada harga backwardation tiba-tiba jadi contango. Dia dapat inilah yang dia masuk. Nampak? Q dengan Z. Saya amat tekankan QZ sebab ini yang kita sapu besar. Sapu rata kota raya kita panggil. Masa tu saya bagi 4 kontrak kita sapu. Okay. Right. Ni. Ini bila ni? Saya pun tak ingat bila. Adalah dapat sikit 2,300. Okay. Masuk ni juga. Masuk spread juga ni. Okay. Tu spread nampak. N dengan U. Okay. Ni pada 2 bulan lepas lah. Bulan N dengan bulan U spread. Okay. Ni yang seorang ni dapat 7,000 tapi dia masuk banyak lah. Okay. Dia masuk dulu spread. Dah clear dekat spread trading. Baru dia masuk outright pula. Okay. Nampak? Ni. Dia masuk bulan 6, bulan 11. Okay. 9, 11, 11. Lepas tu 6, 6, 6. Satu je outright masa ni. So dia dapat almost 7,000. Ini sampel untuk profit. Sampel saja. So apa yang kita cakap macam tadi, based on disclaimer tu, benda yang kita bagi ni adalah salah satu sampel dia macam mana kita boleh buat profit based on spread trading, ataupun kita akan cara kita nak inilah overloss. Ada client overloss pun saya akan tunjukkan sekejap lagi. Ni spread juga. Ni memang spread. Semua spread trading. Nampak? 2, 2, 1, 1. Dia dah tutup ni. Previous net position dia ada sell sini. Lepas tu sini ada buy. Nampak? 2 lot NQ dia masuk buy spread. Lepas tu M dengan U dia masuk buy lagi spread. Okay. So ada 3 spread trading dia dekat dalam ni. Right? Tu. Nampak? Ni sekali. Lepas tu 2 ni dia baru masuk. Masa ni lah dia dapat untung sebanyak 4,000 lah. Okay, based on berapa lot ni? 2, 4, 5 lot lah. 5 lot masuk 4,000 okey lah. Bagi saya okey lah. Ni last kali, last ni. Kita ada 3,500. Ni pun sama juga dia masuk spread. Lepas tu dalam masa sama dia masuk lah. Ini yang position dekat bawah ni adalah position spread.
Okay, lepas tu dekat atas ni bukan position spread. Okay, ni adalah 3,500 profit. Okey lah, bagi saya okey. Tak ada masalah pun nak masuk. Ni ada seorang lagi. Dapatlah, dia masuk spread juga masa ni tapi dia dah tutup lah. Okay, Pak, spread trading korang masuk 2 kontrak yang berbeza. Different contract month, satu buy, satu sell. Okay, so adalah 1,700. Ada 1,700 lah. Okay, ini first time. Ada klien yang first time baru masuk. Dia tak tahu apa benda. Saya explain sikit je. Dia test masuk, alhamdulillah dia dapat masa tu. Memang happy lah klien. Okay, ni lagi satu. Ni dia masuk ni dia ada masuk outright satu, lepas tu 2 lot spread trading Okay, dia dapat dah sikit. Okey lah. Ni nampak. Ni overloss. Kenapa dia jadi overloss? Sebab dia masuk N dengan X pada waktu tu. So masa tu N, kalau pair dengan X, volume tak ada. Memang masalah masa tu. Jadi apa dia buat? Dia pergi masuk, volume tak ada, dia terkena. Memang sakit kepala lah. Nampak spread masa tu pun boleh kena sampai 700 tau. Ada sekali spread tu naik sampai 9 ke 1,000. Okay, yang tak pernah berlaku lah semasa saya bekerja lah. Masa saya bekerja daripada tu 2011 hingga ke hari ni. Masa CPO naik 100 tick beza tukar bulan kita dah hebat. Tapi baru-baru ni sampai 1,000, pening orang tengok. Okay, N dengan X dia masuk. Overloss Ini overloss. Kita bagi tahu. Suruh top up tapi dia lambat sikit top up lah. Tapi okey lah, klien bayar juga. Okay, ni masalah dia. Bila korang tak dengar cakap. Okay, kita pun dah cakap sampai berbuih dah mulut saya. Okay, sampai kalau saya jumpa dia saya lempang, tak adalah aku tahu je. Tak lempang lah. Contoh dia macam kena follow lah apa yang kita cakap ni. Kalau boleh try inilah, try follow dulu apa yang kita cakap sebab kita nampak hari-hari benda tu. Saya tahu pengalaman korang 20 tahun tapi mata saya hari-hari bekerja daripada 10 tahun yang lepas hingga ke hari ni. Jadi try tengok. Saya ada pada waktu kejadian masa Brexit. Okay, Brexit saya ada pada waktu tu. Masa Euro lagi siapa? Siapa dah nama dia? Scotland. Masa Scotland dia plan nak keluar daripada UK pun ada juga. Saya ada pada waktu tu. Apa terjadi dengan emas? Emas naik melambung gila-gila. Okay, saya ada pada waktu tu. So, rasa best benda tu. Okay, sebab kita nak mengalami masa tu. Okay. Right. Last kali saya akan cover tentang cara trading. Okay. Modal 10,000. Okay. Apa yang korang boleh buat? Okay. Nasihat saya. Okay, nasihat saya, kalau modal korang 10,000 je, okay, kalau boleh main swing lah. Lepas tu, cara nak swing. Tadi ada yang bertanya kan, patuh syariah tuan. Kenapa patuh syariah? Yelah, satu kontrak month kita buy. Near month kita buy, far month kita sell. Okay, far month kita sell. Jadi maksud dia, kita satu tu maksud dia kita nak buy lah. Satu kita nak sell. Tapi bulan depan, kita buy dulu. Pada bulan ni, maksudnya kita dapat sawit sampai depan rumah dan kita boleh berenang dekat dalam. Okay, lepas tu bulan depan kita akan jual semula sawit tu. Kita jadi seller. So bagi saya memang patuh syariah. Okay, right. Modal kurang daripada 10,000 tadi, korang boleh main swing. So nasihat saya intermediate, okay, hourly ataupun korang boleh guna 4 hour ataupun daily. Okay, ada masa dia kita guna 30 minutes. Contoh yang saya bagi tadi, based on 30 minutes kita bagi tiba-tiba pula itu yang jadi swing. So kita tak boleh ni juga pasal nak tahu long term, short term, apa lagi, intraday, mana satu yang bagus. Saya akan tunjukkan daripada charting saya nanti. Okay, tak apalah, saya tunjuk terus je lah dekat korang. Okay, korang tengok sini Cara saya senang je. Saya nak tapis spread. Okay, katakan untuk Q dengan X. Saya nampak QX saya dah tapis ni. Korang boleh screenshot lah kalau korang nak Q dengan X Saya bagi je, tak apa. Ini kontrak yang kita dah ni lah, kita planning nak masuk. Okay, macam mana nak masuk, dah start bagi talk tadi kan. Okay, saya akan tengok QX apa saya nampak dekat dalam zaz, saya tapis semua daripada daily sampai ke 5 minit. Okay, dah jumpa. Saya ada jumpa dekat dalam ni. So apa saya buat? Saya akan masuk buy lah. Saya akan get ready masuk buy. Ini planning saya punya planning sajalah. Jangan korang pergi masuk terus. Nanti dia cakap, Silami ajar aku. Padahal kita dah bagi disclaimer, benda ni lebih kepada education. Sebelum korang masuk benda ni, korang kena belajar bersungguh-sungguh. Okay? Maksud dia korang kena test dulu, buat backtesting. Dah okay, baru masuk. Okay? Tengok percentage profit korang berapa besar. Kalau korang tengok percentage profit lebih besar daripada loss, itulah korang buat decision nak masuk ataupun tidak. So saya akan masuk get ready buy lah. So based on 30 minit. Okay? Ini based on 30 minit. Ini contoh dia Sekejap ya. Okey, itu yang saya bagi tahu. Kadang-kadang modal kurang daripada 10,000,
So swing, intermediate, hourly ataupun long term forward. Okay. Dan lah kalau modal korang lebih daripada 100,000, maksudnya korang lebih kepada scalping. Short term, korang boleh gunakan short term 30 minit, 15 minit, 5 minit pun boleh pakai. Okay. So maksud dia satu ni korang kena bekerja ni lah. Macam contoh ini orang ini orang lepas ini kereta. Korang nak pergi Penang. So si kawan ni nak pergi Penang, yang seorang ni kena jalan kaki lah sebab modal dia sikit. Contoh saja Masih yang seorang ni bawa kereta. Bolehlah sampai 4-5 jam. Yang seorang ni mungkin ambil masa 8 jam kot. Lebih kurang lah 8 ke sehari baru dia sampai Penang. Ini sebagai contoh dia. Okay? Jadi kalau modal besar, cara game dia berbeza daripada modal yang kecil. Okay? Tak sama. Orang yang bekerja dengan orang yang 100% boleh tengok di dalam market adalah orang yang berbeza. Okay? Right? Sampai sini je untuk yang saya explain tadi. So kita akan pass semula kepada Syaz. So Syaz boleh ni lah. Syaz boleh apa? Boleh dia akan tanya daripada Q&A lah. Ingat cakap saya tadi Q&A kena tanya melalui dalam ni. Ada Q&A button So korang boleh tanya dekat dalam ni. Right? Bagi Syaz. Okay, terima kasih Tuan Lami di atas perkongsian perkenaan FCPO. Okey, kita akan masuk ke sesi Q&A. So kepada siapa yang ada soalan untuk bertanya kepada speaker kita pada hari ini, anda boleh type soalan anda di Q&A box. Okey, soalan pertama daripada Okey, kita jawab soalan daripada Muhammad Syahirin. So, trade spread ni pakai platform punya boleh kan? Sebab trading view saya yang free version saja. Selalu trade saham memang pakai platform saja. Itu soalan pertama. Okey, soalan kedua, berapakah modal minimum untuk kita buka account? Apakah charge yang dikenakan kepada klien dan juga spread trading ni? Bolehkah kita setkan TP dan SL sekali ke dalam platform? Okey, itu je. Tuan Lami mute. Okay, Alright. daripada Tuan Muhammad Syahirin ni. Ya, correct. Trading spread ni pakai platform punya boleh kan? Boleh tuan, tak ada masalah. Sebab tengok dekat Malaysia ni, lain broker, lain platform yang dia pakai. Contoh dia CIMB. CIMB dia guna apa? End-to-end. End-to-end panggil end-to-end, betul-betul. Kalau tuan buka dengan Maybank dia guna QST. Tapi kalau tuan buka dengan RHB ada QST, ada CQG, lepas tu ada AYES. Okay. Lepas tu kalau tuan buka dengan Phillip Futures pula, Phillip Futures dia ada PET System. PET System platform yang paling lama paling lama lah yang saya kenal sampai hari ni masih ada. Lepas tu dia ada CQG juga. So different broker dia offer different trading platform tuan. So macam contoh dekat Malaysia ni tak payah cakap lah. Memang kalau saya tanya semua orang, CIMB je pakai end-to-end. Yang lain semua guna BTX ataupun company daripada Excelforce. Okay. Dulu masa zaman saya, kita futures, kita guna Excelforce tau. Tapi banyak tu masalah. Sistem hang lah, sistem problem, macam-macam masalah. In the end, kita stop gunakan end-to-end sebab dia lebih kepada saham. Okay. Right, berapa modal minimum nak buka akaun? Modal minimum nak buka akaun futures ni sebenarnya, tuan ada modal RM1,000 pun dah boleh. Dah boleh masuk trading macam yang saya bagi tahu. Tadi kita akan tengok daripada kontrak man yang jauh. Kontrak man yang jauh, kontrak man jauh ni boleh kata kita akan pegang lebih lama lah. Okey. Boleh set TP dengan SL sekali, boleh. Tapi nasihat saya, kalau tanya saya, macam saya cakap tadi, saya lebih kepada letak stop loss je. So kita akan ubah stop loss kita. Itu yang kita panggil benda tu sebagai trailing stop. Kita ubah. Sebab kita nak tangkap semaksimum yang boleh. Melainkan kalau duit saya ada 100k lah. Ada 100k memang saya hentak lah sekali masuk 50, 100 lot ataupun duit saya ada RM500,000 ke. Saya akan tekan terus main banyak. Okay? Okay. Banyak soalan nak bagi betul faham. Tak apa tuan. Hari ni memang banyak soalan. Memang banyak soalan. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah kan, maksudnya orang betul-betul engage dengan Tuan Lamia, banyak betul belajar. Okey, soalan seterusnya, adakah Tuan Lami sendiri pakai news fundamental untuk spread trading?
Okey. Untuk fundamental memang kita tak pakai. Saya tahu ada seorang otai. Okey, saya bagi tahu sedikit lah. Sebab saya kenal ada beberapa local participant. Okey, local participant ni boleh kata orang yang buat volume sehari dalam range 10 ke 15,000. Dulu masa zaman saya 15,000 lah paling tinggi. Sekarang kalau tak silap 25,000 . Saya ada kenal dekat orang ni. Diorang punya tips senang je dia cakap. Kalau nak masuk spread ni, okey, saya pernah tanyalah nak korek cerita sikit macam mana korang masuk. Kalau market naik macam mana? Kalau market jatuh macam mana? If CPO price up, you go buy lah. If market down, you sell lah. Macam tu je dia cakap. Tapi, based on pemerhatian saya, apa yang saya nampak, kita akan tapis spread dahulu. Kadang-kadang saya akan jumpa 10 spread. Saya akan bagi dekat klien dan 10 spread saya kata CPO akan jatuh. Masa tu market akan naik. Spread tu bagi tahu dia nak jatuh. Okay, tapi CPO tak menunjukkan apa-apa tanda. Tapi kita dah get ready. Spread ni kita get ready untuk sell. Macam yang saya bagi tahu tadi, kita dapat sell 400 something lah yang kita dapat sell. Saya dah nampak market akan jatuh. Okay, spread yang bagi tahu lebih awal. Okay, so bagi saya tak macam mana cakap tak. Kadang-kadang kalau market naik kita boleh expect akan buy kan, tapi kadang-kadang masa market tengah naik, CPO tengah naik, kita akan get ready sell sebab kita nampak ada 10 spread trading bagi spread contract money yang bagi tahu mungkin market akan jatuh. So kita akan get ready untuk sell lah. So terpulang lah, korang boleh test. Boleh test based on apa yang korang nampak dan korang boleh cuba juga nanti. Okay, so terus terang bagi tahu FA kita tak pakai langsung di dalam spread trading ni. Okay. Okey, soalan seterusnya daripada Sisi Lee. Beliau faham dengan konsep yang disampaikan, tapi bagaimanakah cara untuk kita trade spread dalam platform? Okey, Sisi Lee faham dengan konsep yang disampaikan, tapi macam mana nak trade spread dalam platform? Okey. Nak trade spread dalam platform macam saya bagi tahu tadilah. Okey, macam mana kita nak masuk. So selalu kita akan tekan order je, kita akan cari. Kita akan cari dekat dalam ni. Ini contoh dia. Okey. Saya tak dapat share screen sekejap Saya tengok dulu apa masalah dia. Okey, ni contoh dia. So saya akan buy lah. Saya akan buy dan saya akan sell. Macam ni je, saya akan buy sell. So saya akan buka charting. Okey, saya buka charting, saya nampak yang contoh dia untuk bulan September, Disember ni mungkin dia akan naik. So saya akan buy lah dekat dalam. Kalau guna QST, just double click je dekat dalam ataupun tekan sell ataupun buy. Okay, dia akan keluar dekat order ticket. So kita buy lah dekat harga 110. Okay, 110 ni kita akan buy. Ini sebagai contoh dia. Boleh tanya remiser lah. Nanti boleh tanya remiser tentang benda ni. Okay, apakah perbezaan tier 1, tier 2 dan tier 3? Okey, tentang tier 1, tier 2 dengan tier 3 ni sebenarnya, dia ada based on tier lah. Okay. Kadang-kadang tier untuk spread ni, macam yang saya bagi tahu, spread yang paling murah adalah spread yang apabila kita masuk yang direct month. Contoh dia Ogos, September. Lepas tu satu spread lagi September, Oktober. Satu spread lagi Oktober, November, Disember. Ataupun bulan kedua, ketiga, 3 tempat yang straight lah. Itu boleh kata dia punya margin memang agak murah. Okay, tapi bila kita tengok dari segi tier, so kalau kita tengok tier tu, katakan saya nak masuk bulan September, lepas tu dalam masa sama saya nak pay dengan bulan Jan. So September dengan Jan, bila kita pay, so dia akan follow based on tier tersebut. Okay, so daripada tier tu kita akan tengok berapa harga margin CPO tu. Okay, untuk saya explain benda ni memang panjang sebab saya kena extract data tu semua. Tapi tuan jangan risau. Okay, kalau tuan nak dapat detail dengan lebih lanjut, jangan lupa tuan boleh klik dekat ada satu link nanti untuk ni lah. Tuan boleh bertanya dekat dalam, boleh tanya ni lah. Boleh PM saya sekejap lagi lah. Tuan boleh bagi tahu saya. Okay tuan, pasal tier tu. Alright. Soalan seterusnya daripada Ahmad Khairuddin. Dia pernah buka akaun dengan RHP tapi dah setahun tak aktif akaun tersebut. So bolehkah dia buka akaun baru? Okey, kalau tak perlu pun buka akaun. Okey. Kalau nak buka akaun baru boleh. Tak masalah, boleh buka akaun baru. Okey. Maksud dia boleh buat dua pilihan sebab kadang-kadang kita remiser ni, macam saya ada kawan seorang. Kita duduk sebelah je tapi kita saling ambil klien tu. Jadi macam tak best lah, tapi kita profesional. Sebab klien nak pergi tempat kita, so kita tak ada choice, aku kena ambil klien kau. Okay.
kita boleh tukar remiser, sign daripada form terus tukar remiser, ataupun cara yang kedua, tuan tutup akaun, lepas tu tuan buka akaun baru. Okay, tutup akaun je, buka akaun baru. Lagi senang lah, tapi memang leceh. Memang leceh. Okey, terima kasih Tuan Lami. Okey, soalan seterusnya, kalau modal kita bawah daripada 10,000, berapakah tick stop loss yang sesuai? Okey, modal kurang daripada 10,000, berapa take stop loss yang sesuai? Okey, benda ni terpulang juga. Macam saya bagi tahu tadi, kita ada dua jenis trader. So trader yang pertama ni boleh kata trader yang memang agak busy, kerja. Memang kerja tak boleh nak tengok sangat. Lepas tu trader yang kedua ni bolehlah curi curi ayam lah. Dia keluar kejap, dia boleh tekan order, lepas tu dia masuk balik. Okay. Jadi kalau macam contoh, kalau modal 10,000 tuan, kalau follow daripada rules, dia kata kena at least set dalam 10% je. So sekali tekan order dalam 1,000 lah. RM1,000. Tapi macam yang saya bagi tahu tadi, kita punya view kadang-kadang kita hold dalam tempoh seminggu. Ada masa dia kita hold sampai 2 minggu. Baru kena kita punya stop loss ataupun kena kita punya TP. Jadi terpulang pada tuan. Kalau tuan nak set macam saya akan naikkan sedikit. Okay, saya naikkan sedikit sebab saya long term trader. Long term, nak kata long term taklah long term sangat. Mungkin dalam seminggu je, seminggu 2 minggu. So saya akan naikkan, adjust sedikit lah. Macam stop loss yang saya bagi tadi almost dalam 90 tick. 90 tick ataupun 100 tick, lebih kurang dalam 2,500 lah. So tuan boleh try dengan cara kita ni kalau tuan nak. Okey, kalau Kenanga, ada ke futures platform? Kenanga futures platform ada. Dia tengok broker, banyak broker yang ada dekat Malaysia ni, semua broker ada. Okay, so tengok dekat orang. Boleh tanya orang. Okay. Okey, kalau kita punya participant ni nak buka akaun dengan Tuan Lami, bolehkah diorang tahu Tuan Lami guna broker apa dan berapakah broker fee yang dikenakan oleh Tuan Lami? Okey, kalau tanya saya, macam saya bagi tahu tadi, based on profit yang kita bagi, ada setengah klien tu memang tak tahu apa-apa. Bila dia masuk dalam ni baru dia nampak. Sebab dia nak gunakan harmonic trading. Saya salah seorang daripada harmonic trading practitioner. Jadi dia tak tahu cara nak buat. Jadi kita akan guide klien tu. Bila kita guide, dia akan masuk trading. Lepas masuk trading based on apa yang kita belajar sebelum ni. Based on apa teknik yang saya ajar. Okay. Jadi bila dia masuk, okay, tentang brokerage tu bagi saya tak perlu tanya sangat. Okay. Yang penting kita punya profit tu ada lah, contoh dia, at least kita dapat something lah. Okay, tentang brokerage, saya ni saya akan bagi tahu dekat sini. Kalau nak tanya tentang brokerage, boleh tanya saya kemudian. Okay, so kalau nak buka account, okay, boleh. Saya akan bagi tahu cara-cara nak buka account. Untuk sekarang ni, sebab kita lebih kepada sesi Q&A, memang panjang kalau saya nak explain sedikit tentang pembukaan account. Nanti boleh tanya kita dan boleh PM, so kita akan bagi tahu dengan lebih lanjut. Okay, tentang pembukaan account macam mana. Okey, soalan seterusnya, Ayer GTS dan QST platform ni, adakah platform ni boleh kita guna pakai untuk spread trading? Boleh. Ayer dengan QST dua-dua boleh pakai untuk QST trading. Okey. Kalau kita guna half margin, bolehkah kita overnight trading? Okey, kalau half margin sebenarnya saya bagi kelonggaran sikit saya bagi tahu tentang certain broker ni. Kalau above daripada 50% korang punya modal, so maksudnya korang boleh hold overnight. Katakan margin 3,000 untuk spread trading, okay? Tapi korang punya modal tu cukup 1,500 je. Masa korang tekan order, lepas tu korang nak hold besok pagi ataupun tengah malam punya ni lah, T+1 session, malam punya position untuk CPO. So pastikan korang kena ada duit 1,500 je. Ada 1,500 dah cukup. Ini based on satu broker ni lah yang saya bagi tahu. Ada satu broker ni, korang tak boleh langsung hold overnight. Dia bagi korang quarter margin. Quarter margin daripada 3,000 berapa? 750 nak masuk spread. Dia bagi 750 je, tak ada masalah. Tapi syarat dia tak boleh overnight. Macam saya bagi tahu tadi, kita ada dua cara. Kita nak masuk trading spread ni, kita boleh scalping ataupun kita boleh kita pegang lebih kepada long term. Okay, so antara dua benda boleh pilih. Tapi scalping sekarang sehari 50 tick. 50 tick, 100 boleh sampai. So depends terpulang. Mana satu kita nak pilih. Okay. Berapakah charge untuk overnight trading? Charge untuk overnight, untuk charges ni standard lah. Semua broker lebih kurang sama je. Okay, dia standard.
Sebab korang pegang long term. Kalau pegang long term, seminggu seminggu 4 lot lah. Buy sekarang, lepas tu minggu depan tutup. Standard dia lebih kurang kalau overnight roughly dalam RM15 lah. RM15. Tapi kalau intraday, korang masuk, korang boleh dapat lebih murah. Sebab Bursa Malaysia dia ada satu skim. Siapa yang masuk trading intraday, based on spread trading intraday, dia boleh dapat ada satu diskaun. Saya pun tak ingat apa nama diskaun tu. Okay, nanti saya akan cuba cari benda tu ni. So saya akan explain kemudian. Saya akan bagi tahu korang kemudian lah untuk siapa yang bertanya tadi. Okay? Okay, soalan seterusnya, macam manakah kita nak search, nak buat pencarian FCPO spread chart dalam TradingView? Spread chart dalam TradingView, kalau nak guna dalam TradingView, dia macam ni je. Okay? Okay, katakan saya nak masuk bulan ni, saya nak masuk bulan Januari dengan bulan Mac tahun depan. Search je dekat dalam ni. Search. Januari apa kod? F. 2023. Lepas tu saya nak masuk untuk bulan ni pula. Untuk bulan Mac. Okay. So Mac adalah bulan H. Okay. So saya akan tekan macam ni. Pastikan tolak je. FCPO untuk bulan yang pertama. Tolak dengan FCPO yang ni. Bulan yang ketiga ni. Lepas tu kita tekan je enter. So lepas tu invalid. Sekejap. Okay, saya bagi satu contoh lagi. Katakan saya nak masuk bulan Z. Z adalah bulan Disember 2022. Lepas tu untuk F adalah bulan Jan 2023. So saya akan tekan enter je. So dia akan keluar lah contract month. Macam ni. Okay. Dia akan keluar. So kita ni lah, kita boleh tengok lah apa teknik yang kita nampak. Ini salah satu teknik yang kita terlepas beberapa kali test ni. 1, 2, zas naik ke atas. Tapi tak apalah. Ini cara dia tuan. Macam saya dah masukkan semua dekat dalam. Tuan boleh tengok dekat dalam. Okay? Okay, soalan terakhir untuk Tuan Lami. 1,500 minimum untuk buka account. Guna platform apa untuk kita trade? Okay. Apa platform yang kita boleh pakai? Okay, saya percaya banyak broker dekat luar yang bagi facility untuk margin. Memang banyak. Okay, so tak kisah. QST boleh dapat half margin. Philip Nova boleh dapat half margin. Okay, CQG ada setengah broker bagi. Yang saya tahu, RHB dia tak bagi sampai quarter. RHB tak bagi quarter. Maybank intraday je. Intraday lah. Maksudnya dia memang agak strict. Kalau korang memang plan nak masuk intraday, guna quarter margin. Sebab kita faham perangai klien ni macam-macam ada. Ada setengah klien ni dah bagi macam ni facility, dia akan langgar benda tu. Dia akan hold juga overnight. Sebab apa? Sebab emosi. Konon lah emosi kan. Jadi memang agak strict lah ada setengah broker tu. Okay. So mungkin untuk dapat 1,500, tuan boleh buka dengan akaun RHB Invest Bank Berhad. Tuan boleh buka dengan Philip. Antara dua lah. Okay. Kenanga pun boleh juga. Okay. Alright. Okay, kita dah berada di penghujung masa. So Syaz akan share kita punya host webinar survey untuk kepada 10 kita punya participant yang jawab kita punya soalan survey. Anda akan memenangi Touch and Go e-wallet reload pin dengan berharga RM30. So survey ni kita akan launch after webinar ni habis dan akan dihantar kepada anda melalui email. So kepada sesiapa participant yang ingin menyertai dan menang RM30 Touch and Go e-wallet, so anda boleh make sure anda isi survey form kita dan bagi kita good review. Alright. Okay, untuk next webinar kita iaitu bertajuk Kenal Pasti Perubahan Trend Harga dalam Futures Market dengan Teknik Harmonic Trading, iaitu pada 28 Julai, hari Khamis. Dan link Syaz akan type dekat chat box, so anda boleh register sekarang. Okay. Ini saya juga ini saya juga yang akan buat pada 28 Julai kemudian. Okay. So get ready. Okay, nah.
Syaz hantar lagi. So kepada siapa jangan lupa join kita punya webinar, next webinar kita 28 Julai hari Khamis. Sama masa 8.30 malam hingga 10 malam. Okey. Terima kasih Tuan Lami. Semoga kita berjumpa lagi 28 Julai dan terima kasih kepada semua kita punya participant. Semoga kita juga jumpa lagi untuk next webinar kita. Selamat malam semua. Selamat malam Tuan Lami.